Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman ini, kita telah banyak digemparkan dengan kes penyakit HIV di seluruh dunia. Akibat daripada penyakit yang maut ini, sektor perubatan di seluruh dunia termasuk Malaysia telah berusaha upaya untuk menemui sebuah ubat untuk mencegah serta membendung penyakit yang berbahaya ini. Jadi, para saintis yang bijak pandai, kita telah menemui suatu ubat yang bernama PrEP, iaitu singkatan bagi Pre-Exposure Prophylaxis. Iaitu ubat ini adalah suatu ubat untuk mencegah penularan HIV sebelum individu tersebut terdedah kepada kesan-kesan maut virus HIV tersebut. Ubat ini diambil secara harian oleh individu yang berisiko tinggi yang terdedah kepada penyakit HIV, seperti mereka yang mempunyai pasangan seksual yang terjangkiti oleh HIV atau mereka yang terlibat dalam aktiviti seks yang berisiko. Baik, mari kita lihat bagaimanakah PrEP ini menghalang jangkitan HIV dalam badan. Badan kita dilindungi oleh satu sel dalam badan kita yang dinamakan sel TCD4, di mana kebiasaannya sel ini membantu mengekal kesihatan anda apabila terdedah dengan kuman atau virus. Namun, apabila virus HIV memasuki badan, mereka menyerang sel T ini dan menjadikan sel T sebagai sarang membuat salinan virus HIV pada kadar eksponen sebanyak beberapa bilion virus sehari. Salinan baru HIV ini akan terus menyerang lebih banyak sel T sehingga sistem pertahanan anda tidak mampu untuk menghalang virus ini daripada merebak. Baik, mari kita undur masa dan kita lihat apa yang akan terjadi sekiranya seseorang itu mengambil obat pre-exposure prophylaxis ini. Bayangkan sekiranya anda mula mengambil obat PrEP sehari sekali dan dicernakan dalam badan, ubatan ini akan mula membina pertahanan untuk sel T selepas mengambil pil sehari sekali sekurang-kurangnya selama seminggu. Maka sel T akan mendapat perlindungan maksimum apabila terdedah dengan HIV. Kali ini, virus HIV akan cuba menyerang sel T, tetapi disebabkan anda mengambil ubatan PrEP, maka HIV tidak berjaya untuk menembusi sel T ini. Maka tiada jangkitan HIV berlaku. Tetapi kita kena ingat satu perkara, iaitu ubat PrEP ini hanya menghalang perkembangan virus HIV dalam tubuh badan. Dengan pengambilan yang konsisten, ubat PrEP ini dapat mengekang penyebaran virus dalam sistem tubuh badan kita dengan berterusan. Penggunaan ubat PrEP juga harus disertai dengan ujian HIV yang berkala dan pemantauan kesihatan secara berkala oleh pakar perubatan. Ini penting untuk memastikan ubat PrEP berfungsi dengan baik untuk mengesan sebarang kesan sampingan atau komplikasi yang mungkin timbul. Dengan meningkatnya kesedaran tentang ubat PrEP, banyak negara dan organisasi kesihatan sedang melaksanakan program-program untuk memperluaskan penggunaan ubat ini, terutamanya untuk golongan yang mereka yang berisiko tinggi. Seterusnya saya akan membincangkan tentang kebaikan ubat PrEP ini. Yang pertama sekali, ubat ini terbukti sangat berkesan dalam mencegah penularan HIV. Apabila ubat ini diambil secara konsisten dan juga betul, ia juga dapat mengurangkan risiko mendapat jangkitan HIV melalui hubungan seksual dan juga suntikan darah. Peratusan kejayaan untuk merawat penyakit ini adalah lebih daripada 90%. Okey, kebaikan yang kedua adalah mudah diakses. Sebab ubat PrEP ini menjadi semakin mudah diakses dan tersedia di banyak negara. Ia juga disyorkan oleh organisasi kesihatan utama termasuk Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO sebagai salah satu strategi untuk mengurangkan kadar penularan virus di dunia ini. Okey, seterusnya, kebaikan yang ketiga adalah meningkatkan kesihatan seksual. Ubat ini terbukti mendorong ujian HIV dan jangkitan seksual lain yang berkala sebagai sebahagian daripada proses pemantauan. Ia juga dapat menghasilkan peningkatan dalam kesihatan seksual, pengesanan awal jangkitan dan rawatan yang tepat pada masanya. Okey, seterusnya yang terakhir, kebaikan ubat ini ia dapat menurunkan kadar penularan HIV. Apabila ia dibuktikan secara berkesan dapat memudahkan HIV, penularan virus secara keseluruhan juga dapat dikurangkan. Jadi ini sekaligus dapat mengurangkan kadar penularan virus secara keseluruhan
di kalangan masyarakat dan negara. Sebagai kesimpulan, PrEP adalah satu kaedah yang penting dalam pencegahan HIV dan memainkan peranan utama dalam mengurangkan kesan jangkitan virus ini di kalangan individu, masyarakat dan negara. Seperti yang kita tahu, setiap perkara mempunyai kebaikan dan kelemahan. Antara kelemahan pre-exposure prophylaxis atau dikenal sebagai PrEP ialah menggalakkan seks bebas. Seperti yang kita tahu, tahap keberkesanan PrEP dalam mencegah jangkitan HIV sangat tinggi. Hal ini baik bagi individu yang ingin bertaubat dan berubah. Akan tetapi sangat-sangat berbahaya bagi individu yang mengambil kesempatan untuk melakukan seks secara bebas oleh sebab mempunyai ubat daripada dijangkiti penyakit HIV ini. Hal ini perlu diambil berat oleh pihak berkuasa dalam mengeluarkan ubat PrEP ini. Usaha ini perlu dilakukan segera dan diketatkan bagi mencegah perbuatan seks bebas menular dan berleluasa dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, kelemahan PrEP ialah kos rawatannya. Rawatan untuk PrEP boleh menjadi sangat mahal dan menjadikannya tidak terjangkau bagi individu yang tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi atau tidak mempunyai perlindungan insurans. Hal ini boleh menjadikan keperluan seharian kita terjejas dan menghadkan ketersediaannya kepada mereka yang memerlukan serta boleh menjadi beban bagi individu yang bermasalah dalam isu kewangan. Selain itu, kelemahan PrEP ialah memerlukan kepatuhan dan disiplin yang tinggi. PrEP memerlukan disiplin yang tinggi dalam mematuhi jadual pengambilan ubat untuk menjaga keberkesanannya. Mengambil pil setiap hari dengan konsisten boleh menjadi sangat mencabar bagi sesetengah individu yang boleh mengurangkan keberkesanan atau meningkatkan risiko jangkitan jika dos tertinggal. Kepatuhan dan disiplin adalah penting agar PrEP berkesan dan mereka yang menghadapi kesukaran dalam mematuhi jadual pengambilan PrEP mungkin tidak dapat manfaat sepenuhnya dari rawatan tersebut. Akhir sekali, kelemahan PrEP ialah kesan sampingannya. Seperti mana-mana ubat, PrEP juga mempunyai kesan sampingan sendiri. Antara kesan sampingannya ialah masalah mual, sakit kepala dan keletihan. Walaupun kesan sampingan ini secara umumnya ringan dan sementara, ia masih boleh mempengaruhi kualiti hidup individu dan dapat mengganggu disiplin serta kepatuhan terhadap jadual pengambilan ubat tersebut. Seterusnya mari kita lihat penentuan hukum sama ada dibolehkan atau tidak dibolehkan penggunaan ubat pre-exposure prophylaxis ataupun dipanggil sebagai PrEP menggunakan instrumen dalil hukum masalihul mursalah. Instrumen dalil hukum masalihul mursalah adalah untuk mendatangkan manfaat dan mengurangkan kemudaratan. Jadi berdasarkan kebaikan dan juga keburukan ubat PrEP ini, kita dapat lihat ia membantu individu untuk mengurangkan jangkitan HIV lebih daripada 90% apabila digunakan secara konsisten. Oleh itu, hukum pengambilan ubat PrEP ini kita boleh bahagikan berdasarkan beberapa situasi. Jadi, yang pertama, mari kita lihat ubat ini dibolehkan pengambilan sebagai langkah berjaga-jaga untuk menjaga nyawa manusia. Ini bertepatan dengan prinsip maqasid syariah yang memelihara nyawa, iaitu hifzun an-nafs. Situasi ini juga bertepatan dengan instrumen masalihul mursalah di bawah maslahah ad-dururiyah yang bertujuan untuk menjaga 5 perkara dan salah satunya adalah untuk menjaga nyawa manusia. Sebagai contoh, bagi pasangan yang berkahwin yang berisiko tinggi untuk mendapatkan penyakit HIV, pengambilan ubat ini dibolehkan juga bagi mangsa rogol yang atas sebab yang sama bagi mengurangkan penyakit HIV tersebut. Yang kedua, ubat ini tidak seharusnya digunakan bagi individu yang ingin mengurangkan risiko penyakit daripada aktiviti seks bebas ataupun penzinaan. Ini kerana perbuatan tersebut merupakan perkara yang mungkar yang wajib ditegah dan bukannya dipermudahkan. Mengikut kaedah al-umur bil maqasidihah, suatu perkara itu dilakukan berdasarkan niat. Andai niat untuk mengambil ubat PrEP untuk meluaskan lagi perbuatan zina, maka ia tidak boleh. Seperti yang kita tahu, terdapat pihak yang mengambil kesempatan terhadap kebolehan ubat ini bagi menolong mereka melakukan perkara tersebut dengan risiko yang rendah, terutamanya golongan yang melakukan seks songsang. Ini kerana hubungan seks songsang ini meningkatkan risiko jangkitan HIV.
Oleh yang demikian, pihak berautoriti hendaklah mengawal pengagihan ubat pre-exposure prophylaxis ataupun PrEP ini agar ia tidak mudah diakses bagi semua rakyat. Antara caranya adalah dengan cara memberikan ubat tersebut kepada mereka yang mendapat preskripsi daripada doktor sahaja dan tidak dibenarkan penjualannya di farmasi-farmasi yang terbuka kepada rakyat.